Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur kepada Allah, selamat menyambut Ramadan al-Mubarak, dan semoga amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan Allah pahala yang berganda, dan dikurniakan Allah keberkahan hidup dunia akhirat, dalam masa yang sama juga disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Nah, tentu hari ini sudahlah hari yang kedua, adalah hari yang kedua kita berpuasa, dan segala puji bagi Allah, diam tak diam, kita telah pun tuan-tuan dan puan-puan sama-sama berada dalam bulan ni. Bulan penuh dengan barakah ni. Bulan yang sebelum ni kita fikirkan bagaimana keadaan kita nak berpuasa dalam suasana COVID-19. Dalam keadaan kita merasakan mencabar, dengan tak ada masjid secara fizikal, kita juga dinasihatkan untuk duduk di rumah untuk memutuskan rangkaian COVID-19 dan untuk menjaga kesihatan diri kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Taala, saya berbangga dengan umat Islam Singapura khususnya dan sedunia, bahawa sungguh pun Ramadan kali ini mencabar untuk kita, namun kita harungi dengan baik dan yang terbaik. Kita usahakan untuk kita terus bertakarrub, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk hari ini adalah, tuan-tuan, giliran saya untuk bertazkirah dengan tuan-tuan melalui platform Masjid Al-Muttaqin, ialah berdaya tahan di bulan Ramadan. Nah, saya nak kongsikan tuan-tuan ayat Al-Quranul Karim. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, dalam ayat 183. Allah Ta'ala sebutkan dalam isi ayat Quran, Allah sebut, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah bercakap dengan kita, saya dengan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tujukan ayat ni dan berdialog dengan kita. Kalamullah, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu. Kutiba. Kutiba ini dicatatkan, asal makna kutiba, sesuatu yang tersurat. Maknanya telah disyariatkan, telah diwartakan, wajibkan ke atas kamu as-siyam, iaitu berpuasa, yakni di bulan Ramadan 30 hari. Ini syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, seperti mana, seperti mana telah difardukan dan disyariatkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut, moga-moga kamu bertakwa. Tattaqun ni, tuan-tuan, Allah sebut dalam bentuk atau dalam kata atau word, verb, iaitu kata kerja, di mana Allah Ta'ala nak kita senantiasa bertakwa dan kita senantiasa memakai pakaian takwa. Dia bukan satu yang kita sebut sebagai isim atau noun.
Dia berbentuk fi'il yang berterusan. Okey. Apa kena-mengena takwa ini dengan tajuk saya hari ini, berdaya tahan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bawa topik ini, fahami topik ini melalui kitabullah, dan kita cuba faham dengan logik. Maksudnya, digest. Kita sama-sama fikirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan daripada sifat takwa ini dan topik berdaya tahan. Okey. Takwa ni tuan-tuan, saya boleh bawakan satu athar ataupun satu riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahawa Sayyidina Ali telah menggambarkan, menafsirkan, menterjemahkan takwa ni dengan kata yang cantik. Bagi saya, kata yang indah, iaitu kata Sayyidina Ali. Hiya al-khawfu min al-jalil wal-amalu bima fihi tanzil wal-isti'dadu liyaumir rahil. Cantik, ya? Susunannya pun indah, maknanya pun sangat baik. Kata beliau, rahimahullah, atau kata beliau radhiyallahu anhu, al-khawfu min al-jalil, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau takut daripada Al-Jalil, Tuhan yang Maha Perkasa. Al-Jalil ini nama Allah, Jalla wa'ala. Ya? Tuhan yang Maha Kuat, Tuhan yang Maha Perkasa. Tak ada satu pun kuasa dalam dunia ini yang mampu untuk mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok saja COVID-19. Kita berharap-harap, ya, kita dapat sembahyang bertarawih di masjid. Tapi ya, izin Allah, Allah kata sembahyang di rumah dengan keluarga. Tak ada siapa yang mampu tukar. Tak ada siapa yang mampu mengubah ketentuan ilahi. Ini keperkasaan Allah. Kata ulama, al-khawfu minal jalil, takut pada Tuhan yang Maha Perkasa ini adalah dengan melakukan semua perkara yang disuruh. Sebab tu dia berkait dengan nombor 2, dia sebut wal amalu bima fihi tanzil. Kena buat apa yang Allah perintahkan, yang Allah suruh, daripada semua kebaikan, semua ketaatan. Saya sebut 2 perkara yang berbeza. Kebaikan adalah yang kita lakukan secara peribadi, ya, yang kita lakukan secara volunteer, yang kita tambah nilai pada keimanan dan amal perbuatan kita. Manakala ketaatan adalah yang mana Allah selaku pencipta kita, selaku Tuhan yang memiliki kita sebagai hamba, ya, Allah memerintahkan kita untuk membuat sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita melakukan sesuatu. Seperti puasa hari ini. Ya. Allah selaku yang memiliki kita, yang kita tak mampu tolak, mesti taat. Ya. Ini halnya sama pada seorang bos dengan pekerjanya. Bos kata, hantar deadline malam ni. Malam ni, boleh negotiate, tapi keputusan akhir di tangan bos. Hamba dengan tuannya. Tuannya kata diri-diri. Jadi, al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan yang Maha Perkasa ni, tuan-tuan. Wal amalu bima fihi tanzil. Menurut ulama, kena buat apa yang Allah perintahkan. Okey, kat sini. Nak buat apa yang Allah perintahkan ni, tuan-tuan, dia perlu satu sikap berdaya tahan. Kita puasa ni, tuan-tuan, dia bukanlah satu amalan yang senang. Kalau tuan-tuan perempuan mungkin hari ini ada yang merasakan indah puasa, seronok. Tuan-tuan dapat merasakan kemanisan berpuasa. Nah, ini berlaku hasil daripada latihan kita tahun demi tahun, iman, kefahaman. Maka dia menghasilkan kemanisan ini. Tapi berapa ramai orang kat luar sana tak puasa?
Dan kita kata puasa ni bukan susah sangat bagi sebagian orang, ya. Makan pun sahur, ada sunnah sahur. Tapi kita akhirnya uh, uh, sampai maghrib je, kita pun bukan puasa macam dekat Kanada, kita bukan puasa macam dekat negara-negara Eropah yang dalam musim panas, yang berpuasa sampai 18 jam, 20 jam. Kita cuma puasa berapa jam saja. Bermula dari 5.45 pagi atau 5.40 pagi, sampailah kepada waktu maghrib, pukul 7, sekarang lebih kurang. 75 minit. Itu sekitar 13 jam, 14 jam. Bagi kita tak susah. Nah, tapi bagi sebagian orang, kenapa susah sangat orang nak buat? Dia perlu daya tahan, tuan-tuan. Nak daya tahan ni, nak tahan haus, nak tahan lapar. Cuma untunglah tahun ni kita ramai yang berpuasa di rumah. Kebetulan pula cuti sekolah dihadapankan. Kebetulan pula memang kena stay home, kena stay safe, kena stay istiqamah. Jadi kita tak perlu bergerak banyak. Untungnya. Tapi ramai orang tak tahan. Saya bagi benda-benda yang biasa atau berlaku dalam masyarakat. Nah, orang-orang kata apa? Sebahagian segelintir yang tidak puasa tak boleh tahan kerana apa? Bukan pasal lapar, bukan pasal haus, pasal rokok. Ini wujud, ya. Ada yang pula merasakan apa? Tuan-tuan, ini common, ya. Saya sebut ni common pasal rokok. Bagi orang tak dapat isap rokok ni, hampir-hampirnya nikotin level tu rendah. Jadi dia hampir-hampirnya menyusahkan diri dia sampai dia tak berdaya. Ada orang memang tak tahan lapar, ya. Ada orang memang tak nak haus. Dia tidak semata-mata kerana iman. Dia perlu ada daya ketahanan seseorang dalam dia melakukan puasa ni. Ini puasa ni kita dah banyak kali sebut. Ya, kita dah banyak kali cakap tentang puasa. Namun ada juga ibadat lain. Sembahyang, saya misalkan. Berapa ramai orang yang tak sembahyang? Yang sembahyang ni 1 hari 5 waktu, tapi dia jadi macam lihatnya silan. Bukan itu saja. Ramai juga orang yang tak ada duit, yang tak boleh buat haji. Ini tak apalah, dia tak ada kemampuan. Tapi berapa ramai orang yang mampu, punya waktu, punya duit, punya segalanya, tanggungjawabnya selesai, tapi masih tak mau buat haji, tak mau umrah. Bukan pasal sekarang memang tutup, tuan-tuan. Sekarang memang tak ada visa yang dikeluarkan atau tak ada yang boleh berumrah. Kerana apa? Ya, nak menjaga kestabilan kesihatan semua orang. Namun, saya merasakan dia perlu daya tahan. Dia perlu resilience. Ya. Kita nak buat satu kebaikan ni, taat ibu bapa kita. Ini perintah Allah, tuan-tuan. Ini suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang anak yang baik, dia bukan baik pada ibu ayahnya, taat ibu ayahnya, itu extravaganza, bukan. Itu satu istilah mentaati Tuhan, just untuk kita lakukan menuruti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, itu saja. Namun Allah sebut kita menggembirakan hati ibu kita. Ini extra effort. Ini lain, ini kebaikan. Ketaatan ni, tuan-tuan. Berzakat, kalau saya cakap zakat ni dengan sedekah tak sama. Zakat satu ketaatan. Nak sedekah adalah satu kebaikan yang kita buat untuk menambah amal dan memberi imbuhan tambah nilai istilahnya. Imbuhan nilai pada keimanan dan pada kesejahteraan hidup. Nah, ini tuan-tuan, al-khauf minal jalil, ya, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan kita sebut sebagai takut Allah ini mesti buat apa yang Allah perintahkan daripada ketaatan dan daripada kebaikan. Nak tinggalkan satu kemungkaran atau keburukan yang Allah Ta'ala tak izinkan is another effort. Ya. Kita puasa kena jaga mata, kena jaga telinga, yang biasa ngumpat jadi tak ngumpat. Nak tahan tak ngumpat ni bukan senang. Cakap pasal orang kan memang sedap.
Cakap pasal diri sendiri, kalau kena diri sendiri, batang hidung sendiri, istilahnya apa tuan-tuan? Mana saya ada buat gini? Bila kita cakap pasal orang, kita tidak, orangnya tak ada. Jadi tak ada yang nak membantah, tak ada yang membangkang, tak ada yang nak bela diri. Jadi kita cakap tu sedap aja. Allah sebut jangan minum arak. Allah sebut jangan menzalimi orang lain, jangan berhasad dengki. Berapa ramai orang di luar sana, ya, kerja. Biasa kita dengar orang dengki kerja. Nak tinggalkan pula. Kata Sayyidina Ali, al-khawf, takut dengan Allah ni, buat apa yang Allah suruh. Itu perlu daya tahan. Psychologically, kita kena keep up iman kita, kena always backup. Kena ada, apa tuan-tuan, flame, nak kena bakar selalu. Pula nak kena tinggalkan apa yang Allah tak suka, yang Allah tak izinkan. Allah kata jangan makan babi. Haram kamu makan haiwan yang tidak disembelih dengan nama Allah misal, yang tidak mengikut syarat-syarat penyembelihan yang sah. Nah, ini pula perlu kesabaran. Sabar ni tuan-tuan, ni bukan benda free. Saya bukan cakap sabar senang kita boleh bilang, oh sabarlah ya. Cakap itu semudahnya bercakap. Tapi dia perlu satu sifat, satu pengorbanan. Dia perlu kepada tahan diri, sekat diri kita. Itu nama daya tahan. Ya. Dan kata Sayyidina Ali, wal isti'dadu liyaumir rahil. Mempersiapkan diri kita untuk hari kita nak berangkat. Berangkat ke mana tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita daripada Allah datangnya. Allah cipta kita lahir di atas muka bumi ini dari rahim ibu kita. Lahir atas dunia ni selamat, sejahtera. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ke tanah jua, kita akan kembali dikuburkan, dimakamkan. Roh kita akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah sebut dalam ayat Quran. Pulanglah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kita tahu kita ada kehidupan akhirat nanti yang kita akan kekal selamanya dan kita akan hidup bersama. Mudah-mudahan kita tergolong dalam ahli syurga. Doakan saya tuan-tuan dan saya doakan tuan-tuan juga tergolong dalam kelompok ni. Allahumma amin. Nak siapkan diri kita untuk hari kita berangkat ni tuan-tuan. Wah, dia sangat mencabar. Dia uncertaintiesnya banyak. Ya, ketidakpastiannya terlalu banyak. Pertama sekali, kita tak tahu ajal kita bila. Muda pun mati, tua pun mati, sihat pun mati, sakit pun mati. Orang mati di atas udara, ada yang meninggal dunia di lautan, ada yang meninggal dunia tak ada sebab apa, tidurnya tak bangun. Banyak lagi faktor. Menghadapi kematian ini adalah satu tiang tidak pasti. Itu saja sudah, saya kira sudah sangat mencabar. Ya. Satu. Keduanya pula, nak siapkan diri. Tuan-tuan, saya kalau pelayar, ya, kalau waktu-waktu bersafir, saya tak suka siap awal. Maksud, kemas beg seminggu sebelum, itu bukan saya. Nah, saya suka kalau kemas beg, bagusnya malam ni kemas, besok nak bayar. Ada orang bilang apa tuan-tuan? Nanti tertinggal, charger tertinggal, nanti ini baterinya tinggal, dokumen ini tinggal, dokumen itu tinggal. Nah, ada orang suka siap awal. Bagi saya, ini mencabar. Kalau saya siap awal, malah banyak lagi tertinggal. Tapi untuk menghadapi kematian, hari kita nak berangkat untuk bertemu Allah, balik pada Allah, kita perlu siap awal. Nak bersiap awal ni tuan-tuan, cabarannya di mana? Daya tahan tu diuji di mana? Dunia kita cukup sibuk. Tempat kita tinggal sekarang ini cukup sibuk tuan-tuan. Tak payah jauh-jauh, malam ni aja. Kalau tuan-tuan, hari ni aja kita nak buka apa tadi. Ya, atau nanti.
Nak buka apa, fikir nak masak apa, yang anak nak makan gini, yang bapa nak makan gini, yang bapa nak chopstick, yang anak nak macam-macam steak lah tuan-tuan. Yang nak combo lain, yang nak air mangga lain, yang nak air peach lain, nak air buah lain, air putih lain, yang nak pokari lain. Pelbagai. Layan bapaknya nak kurma aja, bapaknya nak semayang dulu, anaknya nak makan lebih. Pelbagai. Ini baru persiapan dunia. Buka aja, saya cerita, buka puasa, iftar. Yang nak sembahyang tarawih 8 rakaat, yang sembahyang 20 rakaat, nak baca surah apa, dunianya juga. Maknanya nak kesejahteraan dunianya untuk akhirat. Penting dunia ni tuan-tuan. Kena siap. Kita nak kena WFH, work from home. Kita nak kena stay home. Ini dunia juga nak fikir. Nanti besok ibu-ibu fikir nak masak apa sahur. Menu habis kata orang, kering-kering. Ini baru saya cerita urusan dunia yang berkaitan dengan puasa. Dan untung pula kebetulan kita ni tak payah nak, tahun ni persiapan rayanya tak begitu hebat lah tuan-tuan. Sekadarnya. Itu kalau persiapan rayanya hebat, lagi nak fikir butang baju abang macam mana, nak butang warna apa, nak songket ikat macam mana, nak ziarah siapa. Betul, ini adalah kebaikan dunia akhirat. Namun ini dunia kita. Masa lampau aja, kalau anak-anak sekolah dari rumah, fikirkan anak-anak sekolah, nak fikir, nak cikgu nak minta homeworknya lain, nak submit online, yang mak-maknya, macam-macam. Tuan-tuan, ini barulah persiapan dunia yang sedikit saya sebut. Dunia ni sekarang. Tapi kata Sayyidina Ali, kena siap untuk waktu kita nak berangkat pulang. Kita nak dalam perjalanan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, dia perlukan daya tahan yang kuat. Tidak hanya itu, bukan hanya buat kebaikan, buat ketaatan, tinggalkan yang Allah tidak suka, Allah benci, nak bersiap-siap untuk pulang kepada Allah. Namun Allah uji kita dengan syaitan, dengan nafsu. Kita perlu pandang jauh. Vision kehidupan akhirat ni tuan-tuan adalah sesuatu yang sangat jauh Allah letak. Sangat jauh. Sebab tu kata Sayyidina Ali, al-isti'dad liyaumir rahil. Ar-rahil ni tuan-tuan, orang yang pasti akan berangkat pergi, pasti akan pulang pada Tuhannya, kalau saya boleh terjemahkan. Daya ketahanan ini bukan nak menakutkan tuan-tuan, tapi dia perlu something to push kita. The pushing factor has to be very strong. Kena ada dari sudut psikologinya, kena ada motivasinya, kena ada pembakar semangatnya. Iman kita naik, iman kita turun. Ada hari kita rajin nak buat kebaikan tuan-tuan. Kita baca Quran, kita kongsi makanan. Tapi ada hari kita juga fikirkan, malaslah, asyik aku je pula. Iman kita turun. Dan di bulan yang baik ni tuan-tuan, pula kita diuji dengan keadaan dunia sekarang ni. Tak ada masjid. Macam mana nak terawih? Lihat pula. Dulu kalau kita terawih, lepas buka puasa, siap-siap sekeluarga keluar. Kali ni boleh mungkin berlengah. Nanti pula imam kita yang imam ni je pula. Imam ni suami kita yang gini-gini juga. Baca 3 kul gitu juga. Dia mencabar nafsu dan jiwa kita. Ayo tuan-tuan, kita sama-sama memupuk daya tahan yang tinggi. Allah uji kita physically dengan COVID-19. Dengan physical masjid tidak ada, infrastruktur bubur Ramadan yang kita ambil setiap tahun tak ada. Kita tak ada iftar di masjid, kita tak ada tadarus secara fizikal berhadapan, tak ada, tapi semua berlaku online. Tazkirah, kita tak dapat kumpul di masjid bertarawih, qiyamul lail dan sebagainya. Tapi daya tahan, tuan-tuan buktikan. Fizikal tidak ada, tetap iman kita ada.
Orang ada yang seluruh. Syaitan dipasung, syaitan digari sebulan Ramadan. Kita digari sebulan lebih. Skip mereka. Tak apa-apa. Biar jasad kita dilingkungi dengan dinding-dinding rumah, tapi iman kita mampu berdenyut, segar nadinya, sihat, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tuan di luar sana, dan mudah-mudahan juga saya, dengan ujian yang kita lalui ini, berat, financially ramai yang terasa, ketakutan tentang kesihatan, ramai juga yang bimbang, pengorbanan kita untuk menyambut Ramadan dengan kadar sedikitnya, dengan raya sedikitnya. Tahun ni kita bayar haji lah tuan-tuan, lebih ya. Maksudnya meriah lebih. Namun kita sedikit pun tidak akan melepaskan peluang Lailatul Qadar, tidak akan melepaskan peluang sayangnya Allah untuk kita raih dalam bulan yang mulia ini, ketakwaan daripada apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, seperti mana yang Allah mahu, dapat kita capai. Tak apa-apa tuan-tuan, boring gini. Besok tuan-tuan kalau ada suami-suami yang bawa lagunya sama aja, tukar pula lagu lain. Kental jiwanya, cuba cari lagu lain pula aku bawa pula. Itu pun jangan komen aja, bagilah cadangan ya. Kita lebih membina. Kita real, tuan-tuan, in this situation. Kita realistik dan bukanlah idealistik. Kita membina, kita memotivasi diri kita dan orang lain. Bukan hanya kita merungut dan bersedih. Saya mengerti kesedihan itu adalah iman. Dalam kita menangisi Ramadan yang kurang secara infrastrukturnya, namun tidak bakal kurang. Ramadan kita kali ini tidak bakal kurang daripada natijah dan hasilnya. Ramadan, Allah kurniakan peluang yang sama, natijahnya berbeza. 30 hari adalah untuk semua orang. Namun 30 hari ini dengan daya ketahanan cukup baik, yang segar, akan menghasilkan natijah berbeza. Saya kecil-kecil selalu dengar tuan-tuan, nasyid-nasyidnya Islami yang lama, yang agak konservatif lama. Dia bilang Ramadan, apa kita sebut ya, lupa pula liriknya tuan-tuan. Peluangnya sama, natijah berbeza. Ramadan kami. Malamnya macam mana? Malamnya qiyam, malamnya minta dengan Allah, ngadu dengan Allah, bercakap dengan Allah, baca Quran. Atau Ramadan kami sia-sia saja, sama saja dengan hari-hari yang lain. Tuan-tuan, ini untuk muhasabah. Kerana apa? Resilience, tuan-tuan, daya tahan kita dalam kita melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, sangat berbeza dan akan menatijahkan. Masa tekan phone saya, sesuatu yang berbeza natijahnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah, dan saya doakan kita sama-sama berjaya mengharungi Ramadan dengan baik, diampuni Allah, disayangi Allah, dikurniakan Allah syurganya, dihimpunkan bersama. InsyaAllah, amin. Allahumma amin. InsyaAllah ikuti seterusnya tazkirah mendatang daripada para asatizah yang lain, daripada ilmuwan-ilmuwan yang lain di platform Masjid, media sosial Masjid Al-Muttaqin ini. Dan tuan-tuan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.